Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Linnabi al-Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi walidina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Yang dihormati Tuan Nazir, Tuan Imam, Tuan Bilal, pegawai serta ahli jawatan kuasa Masjid Ar-Rahmaniyah Kampung Sungai Lang Baru. Yang dihormati juga pimpinan komuniti, Tok Ketua Kampung, ketua-ketua taman dan sebagainya, yang dimuliakan para alim ulama di kalangan tuan-tuan dan juga puan-puan, seterusnya muslimin muslimat hadirin hadirat. Pertama dan selama-lamanya marilah kita merafakkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya, rahmat-Nya dapat kita berkumpul pada malam ini bagi menyambung pengajian kita dalam kitab Faham Faraid. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta di kalangan kamu dengan cara yang batil. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabatat min haramin fannaru awla bih, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap-tiap daging yang tumbuh dari badan kita dari sumber yang haram, maka nerakalah tempat utamanya. Mudah-mudahan pengajian faraid kita pada malam ini dan seterusnya dapat menjadi panduan kepada kita, kerana dengan tidak mematuhi perintah Allah dari sudut faraid juga, kata ulama, termasuk dalam golongan memakan harta secara batil. Na'udzubillah. Dan mudah-mudahan juga perjumpaan kita pada malam ini termasuk dalam perjumpaan yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai Raudatul Jannah, taman-taman syurga, yakni majlis-majlis ilmu. Yang mana kata Nabi SAW, atau kama qala, yang bermaksud barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka akan dipermudahkan jalan untuknya ke syurga Allah. Dan
diberi rahmat oleh Allah, mendapat naungan daripada para malaikat, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut-nyebut namanya kepada malaikat yang berada di sisinya. Mudah-mudahan sebagai amalan kita juga ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar nanti, yang mana masing-masing nafsi-nafsi tidak memikirkan tentang orang lain, masing-masing dalam keadaan ketakutan, memikirkan nasib masing-masing sambil membawa amalan masing-masing. Mudah-mudahan amalan baik kita lebih banyak daripada yang tidak baik. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita mulakan pengajian kitab. Bulan lepas berceloteh banyak muqaddimah berkenaan tentang ilmu faraid. Malam ini kita akan masuk pada muka surat 2 Roman. Prakata. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih. Segala bentuk kepujian kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam, Tuhan yang Maha Bijaksana, yang mengurniakan taufik dan hidayah menuju ke jalan yang lurus. Selawat dan salam kepada penghulu para anbiya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengutus risalahnya serta membawa rahmat buat semua umat, semua makhluk. Rahmatan lil alamin, bukan hanya kepada umat manusia, tetapi al-alam, semua. Ma siwallah, selain daripada Allah, Rabbul Alamin, Tuhan sekalian alam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmatan lil alamin. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Walaupun belajarnya fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? Sebahagian buat, yang lain tak payah. Bukan tu maksudnya. Kalau kecil-kecil kita nak faham mudah macam itulah. Sebahagian buat, yang lain tak payah. Bukan tu maksudnya. Fardu maknanya apa? Asalnya semuanya wajib. Wajib semua orang belajar tentang faraid, ilmu fardu kifayah. Cuma bila dah ada sebahagian yang belajar, maka gugur kewajipan yang lain. Sama juga dalam hukum sembahyang berjemaah. Fardu kifayah. Bila sebahagian yang melakukan, maka gugur kewajipan sebahagian yang tidak melakukan. Tak berdosa. Pada ketika itu kalau dia nak buat juga, dikira sunat. Bukan fardu lagi, kerana dah gugur fardu tadi dengan sebab dilaksanakan oleh sebahagian yang lain. Maka kita bersyukur di Malaysia ini adanya jabatan yang menjaga agama, adanya ahli jawatan kuasa masjid. Ini baru dilantik, sesi yang baru. Kita bersyukur berada di Selangor, di Malaysia, ada jabatan yang melantik dan dibayar gaji. Dibayar allowance, bukan gaji, maaf, allowance kepada Imam Bilal. Kita patut berterima kasih kepada mereka ini, yang mana kerana mereka ini dapat menggugurkan fardu kifayah kepada kita yang kadang-kadang datang, kadang-kadang tak datang. Bak kata Piramli, kadang-kadang. Sebab dah ada yang melaksanakan. Walau bagaimanapun, tuntutan berjemaah, tuntutan yang mustahak. Sehingga zaman sahabat Nabi SAW dibakar rumah-rumah sahabat mana yang tidak datang berjemaah di masjid. Kerana waktu itu mungkin tak ada, nak kata mungkin pun tak boleh. Cuma berbeza keadaan sekarang. Kita dah ada jawatan kuasa, walau bagaimanapun kewajipan tersebut tetap fardu kifayah. Sama juga dalam keadaan hukum belajar ilmu faraid, fardu kifayah. Tetapi bila kita terlibat dengan faraid, maka fardu ain ke atas kita untuk melaksanakannya. Maknanya apa? Membahagikan harta mengikut faraid. Wajib ke tidak? Faridatan minallah. Ketentuan kewajipan daripada Allah Subhanahu wa taala. Pilihan pertama, bukan kedua, bukan ketiga, bukan dah gaduh baru nak pilih faraid. Bukan dah berkelahi adik-beradik baru nak pilih faraid, tetapi yang pertama. Kerana ianya adalah kewajipan yang Allah perintahkan kepada
umat. Harta Allah punya. Kita mati kembali kepada Allah, belum kepada waris. Maka Allah tentukan waris-waris kita, yang ini dapat 1/6, B dapat 1/6, yang ini dapat 1/4, 1/2, yang ni asabah. Allah yang menentukan langsung. Bukan saya, bukan ulama-ulama, bukan ustaz-ustaz, bukan para imam, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa taala, faridatan minallah, ketentuan dan kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ilmu-ilmu fardu kifayah yang lain, ilmu muamalat, fardu kifayah. Bila ada di kalangan kita yang mahir, maka gugur dosa kita, gugur kewajipan kita belajar tentang ilmu muamalat. Tetapi bila kita terlibat dengan muamalat, maka wajib pada ketika itu kita tahu tentang muamalat yang berlaku kepada kita. Belajar tajwid contohnya, hukum belajar tajwid fardu kifayah. Ilmu fardu ain 3 sahaja. Ilmu akidah berkaitan tauhid, ilmu syariat berkaitan fiqh, dan ilmu tasawuf berkaitan dengan akhlak. Selebihnya fardu kifayah. Ilmu tajwid fardu kifayah, tetapi bagi orang yang nak membaca Al-Quran, wajib fardu ain dengan bertajwid. Takkan kita tak nak baca Al-Quran. Kita nak baca Al-Quran, dapat pahala. 1 huruf, 1 kebaikan, digandakan 10. Banyak pahalanya. Baca dalam solat, lagi banyak. Baca bulan Ramadan, lagi banyak. Maka wajib bagi kita pada ketika itu, bila nak baca Al-Quran dengan bertajwid, dalam erti kata lain, belajar ilmu tajwid. Jadi dalam bab Al-Quran, satu surah yang menjadi fardu ain kepada kita, khususnya bagi pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, iaitu surah Al-Fatihah. Wajib kita belajar tajwid berkenaan surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah tak semua hukum tajwid ada. Tetapi dalam surah Al-Fatihah wajib kita belajar tajwid tentang surah Al-Fatihah. Kerana apa? Kerana ianya merupakan rukun qauli dalam solat kita. Wajib dibaca dengan bertajwid. Sah tak sah tak bertajwid? Sah. Selagi mana tidak merubah makna. An'amta disebut an'amtu. Contoh, telah engkau berikan nikmat ya Allah, engkau, tetapi ditukar tu an'amtu, batal sembahyang. Tetapi kalau dia baca dari sudut makhraj, dari sudut sifat huruf, semua ini berkaitan tentang ilmu tajwid. Tidak bertajwid tetapi tidak mengubah makna, sah sembahyang tetapi berdosa. Dalam sembahyang sah tetapi berdosa banyak berlaku. Kita sebagai makmum contohnya, perkara yang tidak membatalkan sembahyang kita, tetapi bila kita buat berdosa. Apa dia? Contoh, kita mendahului imam. Imam belum rukuk, kita dah rukuk dengan sengaja. Sekali berdosa, 2 kali batal sembahyang kita. Bukan batal berjemaah, bukan tak dapat pahala berjemaah, batal terus sembahyang kita kerana mendahului imam 2 rukun. Sama ada rukun yang panjang atau rukun yang pendek. Begitu juga dalam hal faraid. Hukum asalnya adalah fardu kifayah, tetapi kita semua pasti akan terlibat. Kebanyakan sebab mak ayah kita ada harta. Mak ayah kita orang yang ada harta. Tak banyak sedikit, dan ianya akan terkait juga dengan kita sebagai waris pada ketika itu. Ketika mak ayah kita meninggal dunia. Atau bila kita meninggal dunia, kita ada harta. Maka anak-anak kita juga kita kena terangkan, kena bagi tahu berkaitan tentang faraid. Tak nak nanti bila kita dah tak ada, anak-anak berebut. Masa kita ada, okeylah, semuanya damai. Ini berlaku depan mata kita. Banyak yang berlaku. Mak ayah ada lagi, hidup aman, hidup penuh dengan harmoni. Bila mak ayah tak ada, hanya kerana harta bergaduh. Bertahun-tahun tak bertemu muka, bermasam muka, sebab kerana harta pusaka. Na'udzubillah. Bagi yang faham, insya-Allah dia akan mengutamakan ketentuan Allah berbanding nafsu dirinya.
yang tamak nak semua harta pusaka. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang sangat penting bagi umat Islam. Sebahagian besar ilmu ini telah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara terperinci di dalam surah An-Nisa. Malah baginda sallallahu alaihi wasallam telah menggalakkan umatnya untuk mempelajari dan mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Manusia adalah hamba Allah yang sangat lemah. Ini membuktikan bahawasanya manusia ini tak mampu nak menentukan. Setiap ketentuan kita, keupayaan kita terbatas. Dalam bab faraid ini bukti manusia ini hamba yang lemah, tak mampu nak menguruskan. Maka Allah langsung menentukan suami berapa, ayah berapa, ibu berapa. Kerana kita tidak tahu di kalangan waris kita mana yang lebih memberi manfaat kepada kita. Sama ada anak kita, sama ada pasangan kita, ayah kita, ibu kita. Kita tak tahu. Terbatas. Terbatas kefahaman kita, terbatas pengetahuan kita, maka Allah yang menentukan langsung. Menunjukkan bahawasanya kita sebagai hamba yang lemah. Mereka tidak mempunyai keupayaan untuk mengagihkan harta pusaka dengan seadilnya. Kebijaksanaan yang dikurniakannya, yakni Allah, adalah terbatas. Setiap ahli waris mempunyai keperluan dan tanggungan yang berbeza-beza. Hanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha bijaksana, yang lebih layak untuk menentukan bahagian-bahagian harta pusaka buat mereka. Muka surat 3 Rahman. Ilmu faraid merupakan salah satu ilmu yang istimewa dan unik. Namun masih tidak ramai di kalangan umat Islam yang dapat menguasai ilmu ini. Ini berlaku adalah disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya ialah kekurangan penyebaran ilmu ini. Sama ada dari segi tenaga pengajar dan bahan rujukan. Masyarakat sukar untuk memahami ilmu ini, tahap penguasaan ilmu matematik yang lemah dan sebagainya. Ini antara cabaran. Cabaran-cabaran kenapa ilmu faraid ini kurang berkembang. Bab kira-kira ini, kalau yang tak suka terus tinggal. Pening kepala nak kira-kira. Tetapi alhamdulillah kita sekarang zaman moden. Tuan-tuan boleh lihat saja di YouTube, type saja berkaitan tentang ceramah-ceramah faraid, banyak dah keluar. Penulis kitab ini, Ustaz Hilmi Hanis bin Muhammad, sahabat saya, minggu lepas baru ditemu ramah dijemput oleh TV Al-Hijrah berkaitan tentang faraid, memberi penerangan ringkas berkenaan dengan faraid. Maknanya apa? Orang dah mula celik tentang faraid. Sebab kita takut boleh dikira sekarang ini hampir 90 bilion kalau tak silap saya. Harta umat Islam dibekukan. Dibeku maknanya apa? Tak boleh diurus niaga. Ada tanah, ada. Nama siapa? Nama onyang kepada onyang. Grant tu nama siapa? Nama ayah kepada atuk. Tak diuruskan. Nak jual boleh tak? Tak boleh. Maka akan dapat kepada warisnya. Begitulah seterusnya. Itu makna dibekukan. Itu bagi harta yang tidak alih. Bagi harta yang alih, sayang. Duit dalam bank. Tak boleh dituntut oleh waris kerana ditangguh. Tangguh seminggu, tangguh sebulan, tangguh setahun. Sampai beberapa tahun dah tak ingat dah. Maka tak boleh dituntut lagi, pergi ke amanah raya. Ini harta umat Islam dibekukan dengan anggaran nilai tahun lepas 70 bilion. Dan tahun ini mendadak, tahun lepas 2021, tahun 2022, 2023 awal bulan, boleh dikira lebih kurang 90 bilion. Bukan sikit-sikit jumlah. Kerana kesedaran kita kurang berkaitan tentang pengurusan pusaka. Mungkin ada lagi mentaliti kubur merah, sibuk bercerita tentang harta. Kubur arwah ayah masih merah, kau sibuk cerita tentang duit dalam akaun. Kau sibuk cerita tentang tanah berekar-ekar, kereta, rumah dan sebagainya. Ini mentaliti. Dalam agama kita, Islam menggalakkan urusan pusaka disegerakan.
bukan ditangguhkan. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Kalau kita terbiasa dengan sebab sentimen mengatakan kita ini sebagai anak yang tak kenang budi dan derhaka, ini sentimen. Walhal dalam agama menuntut kita supaya segerakan urusan faraid. Bila meninggal dunia sahaja, segerakan. Dahulukan yang mana dahulu, kemudian diberikan kepada yang berhak. Maka bagi membantu masyarakat dalam mempelajari dan menguasai ilmu ini, buku ini ditulis dengan menggunakan bahasa yang mudah untuk difahami dan teknik-teknik pengiraan yang ringkas. Buku ini merupakan buku yang kedua penyusun, iaitu buku lanjutan daripada buku asas, iaitu Fajar Faraid. Buku ini dihasilkan setelah penyusun mengadakan beberapa siri kursus dan bengkel berkaitan ilmu faraid selama beberapa tahun. Terdapat banyak maklumat-maklumat tambahan yang bermanfaat ingin dikongsikan. Selain itu juga, penyusun juga telah mengikuti beberapa pengajian ilmu faraid dalam usaha untuk menguasai ilmu ini. Penyusun juga telah membuat beberapa rujukan daripada kitab-kitab yang muktabar, buku-buku tentang harta pusaka dan artikel-artikel berkenaan bidang ini. Pembahagian buku ini masih dikekalkan seperti di dalam buku Fajar Faraid, iaitu dibahagikan kepada dua bahagian yang utama, iaitu pemahaman dan pengiraan. Dua bidang pengetahuan ini amat penting untuk memahami dan menguasai ilmu faraid. Pembahagian ini juga bertujuan untuk memudahkan pembaca untuk memahaminya. Tuan-tuan boleh lihat banyak buku-buku rujukan berkenaan dengan faraid. Ini salah satu yang lain. Buku mengurus harta pusaka. Tetapi saya lebih suka memilih buku Faham Faraid kerana dalam ini penulis ada juga memasukkan isu-isu yang berkaitan tentang akta-akta keadaan semasa di dalam Malaysia. Urusan dengan pihak unit pusaka kecil dan sebagainya, KWSP. Kalau baca buku-buku kitab-kitab turath ataupun kitab Arab, KWSP tak jumpa. Duit dalam saham tak ada. Tetapi dalam kitab ini diperincikan supaya kita lebih mudah faham mengikut wakil keadaan kita di Malaysia. Penyusun amat berharap agar buku kecil ini dapat memberi sedikit sebanyak panduan yang bermanfaat buat umat Islam dalam menghidupkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Semoga usaha yang kerdil ini lahir dari niat yang suci ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Hanya keredaan Allah Subhanahu wa taala sebagai matlamat kita di dunia dan di akhirat. Bersama kita ke syurga, khadam ilmu Hilmi Hanis bin Muhammad, sahabat saya. Kata guru saya, almarhum Ustaz Jabal An, dalam tajuk-tajuk berkaitan tentang faraid, ada satu bab yang paling penting, iaitu bab berkaitan tentang al-hajbu, menghalang atau penghalang. Bab ini sangat penting sehingga ada ulama yang mengatakan seandainya seseorang itu tidak menguasai bab tentang penghalang atau al-hajbu dalam ilmu faraid, maka haram bagi dia untuk menentukan waris-waris yang ini dapat berapa, itu dapat berapa, si dapat berapa, di dapat berapa. Kerana dalam tajuk al-hajbu itu yang menentukan di kalangan 15 waris lelaki, 10 waris perempuan, siapa yang dapat dan siapa yang tak dapat. Memang ramai waris, 15 lelaki, 10 perempuan, dikumpulkan semuanya 25 orang. Tetapi tak semua dapat. Jika dikumpulkan 25 orang, semuanya ada, termasuk saudara seibu, saudara sebapa, anak pakcik, sepupulah. Hanya 5 orang sahaja yang dapat. Siapa? Ayah, ibu, pasangan, anak lelaki, anak perempuan. Yang lain menjadi mahjub, iaitu terhalang. Ini bab yang paling penting, kata guru saya, dalam bab faraid, dalam ilmu faraid. Pengenalan muka surat 3. Definisi ilmu faraid. Dari segi istilah, ilmu faraid ialah satu ilmu dengan kaedah-kaedah fiqh
dan pengiraan melalui keduanya dapat mengetahui bahagian harta pusaka bagi setiap ahli waris yang berhak. Perkataan faraidun diambil daripada kalimah bahasa Arab. Ia merupakan kata jamak, yakni kata nama berbilang daripada perkataan faridatun. Perkataan faridatun terdapat di dalam Al-Quran pada ayat yang ke-11 dalam surah An-Nisa, iaitu faridatan minallah. Ini adalah ketetapan, yakni kewajipan dari Allah Subhanahu wa taala. Selepas Allah menerangkan bagi suami, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad, bagi suami 1/2 daripada harta isteri-isterinya sekiranya isteri ini tadi tidak mempunyai anak. Akhir ayat tersebut Allah menyebutkan faridatan minallah. Ini adalah ketetapan Allah, yakni kewajipan Allah Subhanahu wa taala. Bukan pilihan kedua, bukan pilihan ketiga, tetapi pilihan pertama dalam urusan pusaka. Nama ilmu faraid datang daripada ayat ini. Perkataan faraid juga terdapat dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu muka surat yang keempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhiqul faraidha bi ahliha. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Waktu ini secara umum, kerana nanti kita akan lihat sejarah pembahagian harta pusaka sebelum kedatangan turunnya ayat yang khusus berkenaan suami, ayah, ibu, anak-anak, saudara. Orang Arab, orang Islam ketika itu membahagikan harta sesama mereka dengan pelbagai cara. Ada di kalangan Muhajirin dan Ansar, ada di kalangan berjanji setia, 2 orang sahabat. Kalau aku mati nanti, harta aku engkau waris. Kalau engkau mati nanti, harta engkau aku waris. Perjanjian antara 2 orang sahabat. Maka akhirnya turunlah ayat terperinci berkenaan tentang pembahagian faraid. Yang ini alhiqul faraidah bi ahliha sebelum lagi. Maknanya secara umum Nabi mengarahkan, menegaskan berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya, yakni waris-waris kepada si mati. Manakala faridah diambil daripada kata dasarnya, iaitu fardun. Makna fardun dapat dibahagikan kepada 2, iaitu makna dari segi bahasa dan makna dari segi istilah syarak. Yang pertama, makna dari segi bahasa ada 5. Nak faham sahaja pun dah banyak. Dari sudut bahasa sahaja ada 4 erti bagi kalimah fardun. Yang pertama, ketetapan. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-237, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fanisfu ma faradtum, maka mereka berhak mendapat separuh dari mas kahwin yang telah kamu tetapkan itu. Azan Isya. Azan ke? Teruskan. Teruskan ya. Yang kedua, B. Makna fardun, iaitu bahagian. Ini dari sudut bahasa. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-7, nasiban mafruḍah, bahagian yang telah ditetapkan, yakni dibahagi-bahagikan. Yang ketiga, C. Muka surat 5. Makna yang ketiga bagi fardun adalah kewajipan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah At-Tahrim ayat yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewajibkan kepada kamu membebaskan diri daripada sumpahnya. Mewajibkan. Qad faradallah, makna fardun di situ kewajipan. Yang keempat, menurunkan. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Qasas ayat yang ke-85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innalladzi farada 'alaikal qur'ana la radduka ila ma'adin. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah menurunkan. Farada di sini makna menurunkan.
Apa dia? Al-Quran kepada kamu, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau ingini dan cintai. Makna yang kelima adalah halal. Seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-38, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma kana 'alan nabiyyi min harajin fima faradallahu lahu. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah dihalalkan, fima faradallahu lahu, yang telah dihalalkan Allah baginya. Ini 5 makna dari sudut bahasa daripada perkataan fardun. Manakala makna fardun dari segi istilah ialah bahagian yang ditentukan oleh syarak kepada ahli waris. Ilmu ini juga dikenali sebagai ilmu mawarith, iaitu ilmu pewarisan, dan ilmu tarikah, iaitu ilmu harta pusaka. Perkataan mawarith merupakan kata jamak, kata nama berbilang daripada perkataan miras. Dari sudut bahasa, perkataan miras mempunyai 2 makna, iaitu yang pertama al-baqa'u, iaitu kekal. Salah satu nama Allah Ta'ala ialah Al-Warithu, iaitu yang kekal. Dan yang kedua, perpindahan sesuatu daripada seseorang kepada yang lain, Al-Intiqal. Peranan ilmu faraid. Sambung sedikit lagi boleh ya? Terdapat 6 peranan ilmu faraid. Banyak sebenarnya, tetapi penulis meletakkan 6 peranan utama. Apa peranan kepentingan ilmu faraid kepada umat Islam? Yang pertama, untuk mengenal pasti harta si mati merupakan harta pusaka. Supaya kita kenal yang mana harta pusaka, yang mana bukan harta pusaka. Sebab takut kita termakan harta yang bukan hak kita secara batil. Ini yang kita takut. Kadang-kadang yang bukan pusaka dimasukkan pusaka. Biasanya orang anggap duit pencen. Duit pencen bila suami kerja kerajaan mati dapat duit pencen kepada isteri, kepada anak-anak yang berusia 18 tahun ataupun 21 tahun, betulkan saya kalau silap. Ataupun kalau lebih masih belajar dapat juga pencen. Yang ini bukan harta pusaka. Tak termasuk, tetapi ramai yang menganggap harta pusaka. Jadi anak-anak si mati yang dah bekerja tuntut juga, minta juga, katanya ini harta pusaka. Alung sebagai anak arwah ayah ada hak untuk mendapatkan duit pencen arwah ayah. Tak, ini bukan harta pusaka. Ini kepada isteri dan anak-anak yang kurang 18 tahun atau lebih masih lagi belajar. Nanti kita akan lebih perincikan lagi yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Insurans, takaful, hibah dan sebagainya yang sekarang ini yang kita lalui depan mata. Kalau dulu mungkinlah tanah, rumah, kereta, pakaian, duit, ada emas, apa lagi, barang-barang. Sekarang macam-macam harta ada. Yang fizikal, yang maya, saham dan sebagainya. Yang ini kita kena faham yang mana harta pusaka, yang mana bukan. Yang kedua, peranan ilmu faraid memastikan perkara-perkara yang wajib ditunaikan sebelum pembahagian pusaka. Bila berlaku kematian, tak terus bahagi faraid. Faraid ini ibarat stesen LRT lah ataupun stesen bas lah. Hujung sekali bas lompat-lompat tu ke mana? Contoh daripada Banting ke Kelang. Ujungnya ke Kelang, bas lompat. Dulu kita panggil bas lompat. Bas lompat, bas ekspres. Bas lompat ni kejap berhenti, ambil penumpang, turun penumpang. Ibarat ilmu faraid ini, ketentuan ataupun pembahagian faraid ini di landasan stesen yang hujung sekali. Sebelum tu ada beberapa perkara yang perlu didahulukan. Antara yang pertama secara ringkas, nanti kita akan masuk lebih terperinci, iaitu pengurusan jenazah si mati. Bila berlaku kematian, ambil harta si mati, uruskan untuk pengurusan jenazahnya. Apa dia?
mandinya, kafannya, solatnya, kebuminya. Ambil harta si mati. Walaupun ada waris yang tak setuju, abaikan. Kerana tanggungjawab kita sebagai waris, wajib ambil harta si mati untuk uruskan pengurusan jenazah si mati. Ini yang pertama sekali yang dilakukan kepada harta si mati. Nak pergi faraid, jauh lagi. Ada lagi beberapa perkara. Kedua, iaitu dilunaskan hutang si mati. Hutang ada dua. Hutang dengan agama. Setengah ulama kata hutang dengan Allah. Apa contoh? Dia tertinggal puasa, kena bayar fidyah. Dia belum tunai haji, sedangkan dalam ketika hidupnya orang yang mampu, tetapi belum sampai giliran meninggal dunia, maka wajib untuk dibadalkan haji. Mana nak ambil duit ni? Daripada harta si mati. Yang kedua tadi hutang juga, tetapi hutang kepada manusia. Andai ada harta 1,000, fidyahnya, badal hajinya 1,000 tu habis. Ada hutang dengan manusia 1,000 juga. Yang mana patut didahulukan? Hutang dengan Allah patut diutamakan. Faraid habis dah lah. Hartanya cukup untuk urusan jenazah, cukup untuk bayar hutang, maka waris tak dapat lagi faraid. Nak kata faraid ini dekat landasan stesen terakhir sekali. Bukan mula-mula, bukan meninggal terus ambil ini bahagian aku, ini bahagian kau. Tidak. Ada beberapa perkara. Selain daripada itu, wasiat si mati jika ada. Nanti kita akan masuk syarat-syarat berkaitan tentang wasiat. Secara ringkasnya, mestilah bukan kepada ahli waris. Kepada ahli waris, batal wasiat tadi. Tak dikatakan anak derhaka kita kalau tak tunaikan wasiat yang tidak sah menurut syarak. Tetapi ada juga ulama kata boleh dengan syarat. Dengan syarat mendapat keizinan dan keredaan daripada waris-waris yang lain. Secara umumnya la wasiyata liwarithin, kata Nabi, atau kama qala. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Biasa tak? Biasa berlaku. Nanti ayah mak tak ada, rumah ni nanti bagi dekat adik kamu yang bongsu. Biasa tak? Biasa. Rumah pusaka siapa dapat? Yang bongsu dapat. Rumah pusaka, harta pusaka ke tidak? Termasuk harta pusaka. Boleh ke diberi kepada waris? Tak boleh. Kalau misal kata ada waris yang lain tak bersetuju, haram diberikan rumah tadi kepada adik yang bongsu. Tak lebih daripada 1/3. 1/3 bukan mula-mula daripada harta keseluruhan. Selepas tolak urusan jenazah, selepas tolak hutang, selepas tolak hutang dengan Allah, hutang dengan manusia, barulah tengok berapa jumlah yang ada. 1/3 daripada nilai baki tadi, itu maksimum bagi nilai wasiat. Kalau lebih, setengah ulama kata batal. Atau ada setengah ulama kata boleh diambil mengikut kadar maksimum 1/3. Tak boleh lebih. Nak lebih juga, misal katalah wasiatnya ini anak-anak dah kaya, dah banyak harta. Tak apalah, kita ikutlah wasiat mak walaupun lebih, dengan syarat yang lain bersetuju. Memberikan haknya. Kerana pada ketika itu, yang lebih tadi adalah hak waris-waris. Dia tak nak diberikan kepada yang mendapat wasiat. Kemudian selesai wasiat, barulah faraid. Bukan terus faraid bila meninggal dunia. Kemudian yang ketiga, peranan ilmu faraid, mengenal pasti ahli keluarga bagi si mati adalah ahli waris yang berhak atau tidak berhak. Yang ni cukup penting. Kita kena kenal di kalangan ahli waris mana yang betul-betul layak atau berhak mendapat harta pusaka. Banyak berlaku yang tak berhak, sibuk lebih sudu dari kuah. Dia yang lebih-lebih. Padahal dia 1 sen pun tak ada hak pada harta pusaka. Dia bukan ahli waris yang berhak. Walaupun termasuk dalam 25 orang, tetapi dengan adanya waris yang lebih berhak, maka dia mahjub, terhalang daripada mendapat harta pusaka. Yang keempat, memastikan ahli waris yang berhak tidak terhalang oleh ahli waris yang lain. Memastikan tujuan untuk apa? Supaya yang berhak
tidak terhalang mendapat. Ini peranan ilmu faraid. Bila orang tahu yang sepatutnya dapat akan dapat. Yang sepatutnya tak dapat tak akan dapat. Nak bantu, bantulah uruskan. Ini biasa berlaku kepada anak-anak yatim. Anak-anak si mati yang masih kecil. Diambil haknya oleh siapa? Pakcik-pakciknya. Adik-beradik si mati. Banyak berlaku. Na'udzubillah. Yang kelima, menetapkan bahagian ahli waris yang berhak. Supaya ilmu ini dapat memberi panduan kepada kita untuk menetapkan siapa di kalangan ahli waris yang betul-betul berhak dan berapa bahagian dia. Dan yang keenam, menghitung bahagian melalui kaedah-kaedah pengiraan untuk menentukan bahagian bagi setiap ahli waris yang berhak. Kita belajar faraid ini bukan mesti kena tahu kira terus tak. Yang paling penting bagi saya dan sahabat-sahabat lain yang sekarang ini, kalau tuan-tuan perasan, dah banyak pengajian-pengajian faraid. Kami cuma nak, harapan kami supaya apa? Supaya masyarakat ada kesedaran tentang kewajipan faraid dan tentang perlunya disegerakan. Kerana aset umat Islam makin tahun bertambah. Aset yang dibekukan. Sekarang 90 bilion. 2 tahun lepas 70 bilion. Tuan-tuan bayangkan kalau misalnya kata 10 tahun akan datang. Yang dibekukan tu nak cairkan bukan mudah. Kena panggil waris-waris 3-4 keturunan sebelum ini untuk diselesaikan, dibicarakan. Yang duduk Sabah ada, duduk Sarawak ada, duduk Pahang ada, kena panggil. Pergi ke unit pusaka kecil untuk hadir. Yang tak dapat hadir, boleh isi borang DDA namanya. Yang ni tuan-tuan mungkin dah biasa. Pergi saja di unit pusaka kecil. Kalau kita di Kuala Langat, di pejabat daerah. Di tingkat bawah, unit pusaka kecil. Misal kata ada kematian, datang situ, kita sebagai waris boleh untuk kita tanya apa yang perlu kita buat, borang apa nak kena isi, apa step-stepnya, segerakan. Jangan ditangguhkan kerana takut berlakunya munasahat. Apa makna munasahat? Kematian bertingkat. Tangguh setahun, tangguh 2 tahun. Dalam tempoh setahun tu, waris yang patutnya dapat ada haknya mati dulu. Belum dapat lagi, tapi dah meninggal dulu. Tangguh lagi 2 tahun, sampai ke anaknya pula, anak yatim. Tak diberikan haknya. Ditangguhkan dengan sengaja. Lebih malang, diambil masuk poket dia. Na'udzubillah. Tujuan ilmu faraid adalah bertujuan untuk menentukan dan memberikan bahagian tertentu kepada harta pusaka si mati kepada ahli warisnya yang berhak. Sejarah perwarisan harta pusaka. Kita berhenti jam 9. Boleh ke? Boleh ya? Lagi 15 minit insya-Allah. Sejarah perwarisan harta pusaka. Sejarah pembahagian harta pusaka dapat dibahagikan kepada 2 masa, iaitu sebelum dan selepas kedatangan Islam. Yang pertama, ini sejarah. Kita kena tahu sejarah. Lebih-lebih lagi muslimat di belakang. Sebab muslimat ni, kalau bab faraid ni dia panas telinga sikit. Sikit bahagian dia. Lizakari mithlu hazil unsayan. Bagi lelaki 2 bahagian perempuan. Dia kena lihat sejarah. Bagaimana cara pembahagian pusaka dulu sebelum Islam. Bahkan selepas Islam juga ada peringkat-peringkatnya. Yang pertama, sebelum kedatangan Islam, ketika zaman jahiliyah, hanya lelaki dewasa yang berhak mempusakai harta warisan si mati. Mereka akan mewarisi harta pusaka melalui 3 keadaan, iaitu yang pertama, dengan sebab keturunan atau nasab. Pada ketika itu, bukan semua ahli waris akan mendapat harta pusaka. Hanya golongan lelaki dewasa, ar-rijal, yang dapat mewarisi harta pusaka ahli keluarganya. Alasan mereka ialah kaum wanita dan kanak-kanak merupakan golongan yang lemah. Golongan ini tidak berupaya untuk melindungi suku kaum mereka daripada serangan musuh.
Oleh itu mereka terhalang daripada mewarisi harta pusaka. Ini sebelum kedatangan Islam. Wanita dan kanak-kanak terhalang. Siapa yang dapat? Kaum lelaki yang dewasa di kalangan keluarga si mati. Bangsa Arab ketika itu mengatakan, adakah patut kami memberikan harta warisan kepada orang yang tidak tahu menunggang kuda? Merujuk kepada kaum muslimat, wanita dan juga kanak-kanak. Tidak pandai memegang pedang dan tidak mahir bertarung dengan musuh. Ini pepatah Arab dahulu sebelum kedatangan Islam. Mereka mengatakan alasannya, adakah patut kami berikan harta kepada mereka ini yang tak tahu menunggang kuda, tak tahu memegang pedang, tak tahu bertarung dengan musuh dalam peperangan. Namun begitu, mereka masih memelihara kebajikan isteri yang kematian suaminya dengan memberikan nafkah daripada harta arwah suami kepada isteri tersebut selama setahun. Ini sebelum kedatangan Islam. Mereka bagi juga selama setahun. Tempoh tersebut adalah iddah. Iddah ni maknanya apa? Tempoh bagi mereka ketika zaman itu dan juga ketika permulaan Islam. Setelah itu, hukum bagi tempoh iddah tersebut dimansuhkan dengan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina yutawaffawna minkum wa yazaruna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa asyara. Yang bermaksud, dan orang-orang yang meninggal dunia di kalangan kamu sedangkan mereka meninggalkan isteri-isteri, hendaklah isteri-isteri itu menahan diri mereka, yakni beriddah selama 4 bulan 10 hari. Surah Al-Baqarah ayat 234. Barulah iddah ditentukan selepas itu, iaitu bukan lagi setahun sebelum kedatangan Islam, tetapi 4 bulan 10 hari. Ini iddah bagi wanita yang kematian suami. Iddah wanita ada beberapa tempoh. Kematian suami 4 bulan 10 hari. Bercerai, tidak mengandung, salah satu quru, 3 kali suci. Bercerai, mengandung sehingga melahirkan anak. Banyak jenis-jenis iddah, tempoh-tempohnya. Cuma dalam ayat ini menerangkan bagi wanita yang kematian suami, iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Yang kedua, B, sumpah setia dan pertolongan. Sumpah setia ialah suatu ikatan janji antara dua orang lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Ini sebelum kedatangan Islam. Mereka bersumpah setia kerana berkawan. Aku mati, engkau waris harta aku. Kau mati, aku pula yang mewariskan harta engkau. Lelaki dewasa yang tidak mempunyai hubungan kerabat. Mereka bersumpah untuk saling tolong-menolong dan mempusakai antara satu sama lain. Muka surat 10. Di antara lafaz yang digunakan ialah darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu. Ini antara contoh lafaz sumpah di antara mereka. Aku adalah darah kau, darah aku, harta engkau. Kalau aku mati, engkau waris. Kalau engkau mati, aku waris. Kamu menolongku dan aku menolongmu dan sebagainya. Apabila kedua-duanya bersetuju dengan perjanjian tersebut, maka mereka saling bantu-membantu dan mewarisi antara satu sama lain. Yang ketiga, at-tabanni, iaitu anak angkat. Sekarang, menurut faraid, anak angkat termasuk dalam waris ke tidak? Tidak. Anak angkat bukan ahli waris, tetapi berhak kalau kita berikan wasiat atau hibah semasa hidup. Hibah, wasiat, faraid, 3 perkara berbeza. Berbeza waktu dan berbeza cara pelaksanaannya. Hibah semasa hidup, beri masa hidup. Nak bagi banyak mana kepada siapa, boleh. Nak bagi bukan ahli keluarga, boleh. Hak kita, kita masih hidup. Nak bagi dekat masjid 10,000, nak bagi dekat sekolah tahfiz 20,000. Hak kita, harus, boleh. Itu nama hibah. Nak bagi dekat anak-anak, siap-siap masih hidup, ada 3 ekar tanah, 3 orang anak, laki seorang, 2 perempuan, bagi seorang seekar, boleh semasa hidup. Itu namanya hibah.
Maknanya apa? Daripada perkataan hubbu, kasih sayang. Pemberian itu kerana sayang, kerana kasih. Adapun wasiat, ucapan masa hidup, pemberian selepas mati. Contoh ayat yang biasa digunakan. Kalau ayah dah mati nanti, dia cakap masa hidup. Kalau ayah dah mati nanti, tanah kat hujung kampung kau bagi kepada masjid untuk dijadikan tanah kubur. Itu namanya wasiat, ucapan masa hidup. Pemberian selepas mati nanti, bukan pemberian masa hidup. Hibah tadi bagi siap-siap masa hidup. Sama ada nak tukar nama terus ke dekat geran atau tidak, yang penting lafaz hibah tadi. Cukup rukunnya, ada yang berhibah, ada penerima, ada hartanya, ada akadnya, sah hibah. Wasiat, pemberian selepas mati. Adapun faraid, ucap ke tak ucap ke, wajib dilaksanakan. Faridatan minallah, setuju atau tidak, inilah kewajipan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. At-tabanni yang ketiga, sebelum kedatangan Islam. Di antara amalan golongan lelaki Arab jahiliyah ialah mengambil anak orang lain sebagai anak angkat mereka. Mereka boleh menasabkan anak itu kepada mereka sendiri, bukan kepada bapa sebenar anak itu sebelum kedatangan Islam. Sekarang boleh tak nasab? Haram. Ambil anak angkat, dibinkan. Makna nasab tadi dibinkan. Dibinkan dengan ayah angkat. Orang dulu-dulu ramai buat. Hukumnya haram. Tak boleh dinasabkan, dibinkan kepada ayah angkat. Yang lepas, mudah-mudahan diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, bapa dan anak angkat tersebut boleh mempusakai antara satu sama lain jika salah seorang meninggal dunia. Kemudian cara yang kedua, selepas kedatangan Islam. Tadi sebelum kedatangan Islam. Ini bila datangnya Islam, hukum faraid tidak dilaksanakan serta-merta, tetapi berperingkat-peringkat. Setelah ajaran Islam mula berkembang di muka bumi Mekah, hukum pembahagian pusaka diperintahkan secara berperingkat. Adalah bertujuan supaya tidak membebankan umat Islam ketika itu untuk mengamalkannya. Sama juga dalam hukum pengharaman arak. Allah Subhanahu wa taala tidak terus mengharamkan arak. Ada peringkat-peringkatnya. Mula-mula Allah berikan maklumkan arak ini banyak buruknya daripada baik. Kemudian larangan hadir ke masjid nak solat dalam keadaan mabuk. Sehingga terakhir barulah pengharaman secara total berkenaan dengan arak. Begitu juga dalam hal faraid secara berperingkat. Supaya apa? Supaya tidak membebankan umat Islam pada ketika itu, yang mana pada ketika itu mengamalkan cara-cara sebelum kedatangan Islam tadi. Dengan cara sumpah setia, tabani dan sebagainya. Terdapat 4 peringkat dalam melaksanakan hukum pewarisan dari permulaan Islam sehinggalah Islam itu menjadi kuat. Peringkat pertama, pada permulaan Islam, ikatan sumpah setia dan pertolongan yang dibuat ketika zaman jahiliyah diteruskan, iaitu ikatan janji untuk pertolongan dan perwarisan di antara 2 orang lelaki yang bersahabat, sama juga masih diteruskan. Mereka bersumpah akan saling tolong menolong antara satu sama lain ketika mereka hidup dan saling mewarisi apabila salah seorang daripada mereka meninggal dunia. Bahagian yang diwarisi ialah 1/6. Apa dalil firman Allah Subhanahu wa taala? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina aqadat aymanukum fa'atuhum nasibahum innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Dan mana-mana yang kamu telah membuat ikatan setia dengan mereka, yakni untuk membantu dalam masa kecemasan dan kesusahan, maka berikanlah kepada mereka bahagiannya 1/6 daripada harta si mati tadi. Sesungguhnya Allah sentiasa menyaksikan tiap-tiap sesuatu. Ini peringkat yang awal-awal. Belum lagi total. Suami, ayah, ibu, anak-anak. Tetapi masih lagi diguna pakai kepada 2 orang yang bersahabat. Cuma dilimitkan. Tak boleh banyak, 1/6. Kemudian hukum tersebut dimansuhkan. Maknanya dibatalkan.
Dengan turunnya ayat yang lain, apa kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah innallaha bikulli syai'in alim. Yang bermaksud dalam pada itu, orang-orang yang mempunyai pertalian kerabat setengahnya lebih berhak atas setengahnya yang lain menurut hukum kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Anfal ayat 75. Selain itu juga, sistem pengambilan anak angkat masih diteruskan pada permulaan Islam, kerana Nabi SAW juga mengambil anak angkat. Dikisahkan bahawa Rasulullah SAW telah mengambil Zaid bin Harithah sebagai anak angkat baginda dan menamakan Zaid bin Muhammad, dinasabkan kepada Nabi. Amalan tersebut tidak berkekalan apabila Allah Ta'ala melarangnya. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Bukanlah Nabi Muhammad itu dengan sebab ada anak angkatnya menjadi bapa yang sebenar. Dalam arti kata lain, menasabkan, membinkan bagi seseorang daripada orang lelaki kamu. Tetapi ia adalah pesuruh Allah dan kesudahan segala para nabi. Dan ingatlah, Allah adalah Maha mengetahui akan setiap sesuatu. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-40. Peringkat kedua, insya-Allah, dan seterusnya kita akan sambung pada perjumpaan akan datang. Ada soalan? Belum ada lagi ya. Nanti dah masuk kira-kira nanti baru banyak soalan. Saya rasa cukup sekadar itu. Yang baik itu datang daripada Allah dan kurang lemah itu datang daripada kelemahan diri saya. Saya mohon maaf, mohon ampun. Andai terkasar bahasa, tegur hati tuan-tuan dan juga puan-puan, kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min ilmi la yanfa' wa min qalbi la yakhsha wa min nafsi la yashba' wa min da'wati la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.